Okey. Konsep pengorganisasian ada 9. Satu, authority. Authority adalah merupakan kuasa sah. Kata lainnya ialah kuasa formal dan dia adalah hak mutlak bagi seseorang pengurus untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi dia nak buat apa, dia nak buat keputusan. Lagi nak buat apa, nak bagi arahan. Lagi nak buat apa, nak agihkan sumber. Apa sebab dia ada kuasa ni? Untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi setiap pengurus ada darjah autoriti yang berbeza. Okey, dia bagi ni arahan dia, okey, dia bagi arahan. Lagi dia buat apa lagi? Dia buat keputusan, boleh nambah. Kepada siapa ni? Kepada subordinat. Subordinat iaitu pekerja dekat bawahan dia. Jadi kita dapati bahawa dengan kata lainnya yang ni. Semua pengurus mempunyai darjah autoriti yang berbeza. You boleh katakan seperti ini. Pengurus peringkat atasan, okey, pengurus peringkat atasan tentu sahaja mempunyai kuasa yang lebih besar. Okey, yang ni besar, lebih besar berbanding dengan pengurus peringkat pertengahan. Jadi pengurus peringkat pertengahan mempunyai kuasa yang lebih kecil berbanding dengan pengurus peringkat atasan. Okey. Ada tak apa-apa masalah berkenaan dengan authority? Authority dulu. Faham tak Comel? Authority. Faham, cikgu. Faham. Okey, good. Sekarang cikgu nak ajar pula tanggungjawab. Boleh nampak dah? Okey, cikgu nak ajar tanggungjawab. Tanggungjawab merujuk nama ni, keyword dia iaitu tanggungjawab. Okey, huraian dia, nama lain bagi tanggungjawab ialah kewajipan boleh, kewajiban pun boleh. Okey, apa itu kewajiban? Boleh nampak? Wajib ni membawa maksud mesti buat. Kalau you tak buat, kalau dalam Islam ke, dalam Kristian ke, dalam agama apa, dia panggil berdosa. Berdosa ni membawa maksud you bersalah. Berdosa tu ialah bersalah. So itu tanggungjawab you. Seorang pekerja untuk melaksanakan, that mean buat suatu tugas yang telah pun diberi, suatu tugas yang telah diamanahkan kepada kamu. Okay? Apa kerja kamu? Kerja saya sebagai tukang sapu. Saya diamanahkan untuk sapu sampai bersih. Itu amanah yang saya buat. Boleh je. Boleh je. Saya sapu dekat tepi jalan. Saya sapu-sapu kat situ ada kereta. Saya nak buat apa? Boleh faham tak? Saya ambil sampah tu, saya masukkan bawah kereta. Jadi you tengok, semua dah bersih. Sekejap je saya buat kerja. Boleh faham tak? Okay? Ada saya tengok satu orang tu. Indian guy. Dia bukan tua sangat. Dia agak-agak macam umur macam 30 lebih. Boleh nampak? Dia tukang sapu di BKL. Dululah waktu belum pandemik ni, lama saya tengok dia. Awal tahun 2000. Saya perhatikan. Saya jalan kaki jauh dari tempat parking. Saya perhatikan dia dari jauh. Kalau dia sapu kan, okay, sangat bersih. Sangat bersih. Sampai bawah-bawah kereta orang. Ada kereta yang parking. Dia masukkan penyapu dia yang panjang bawah tu. Dan bila saya balik pada waktu tengah hari, sebab saya kerja pagi je, iaitu ajar di private school, apa berlaku saya tengok waktu tengah hari tu masih bersih lagi. Tapi kalau orang lain yang sapu dekat kawasan tu, tengah hari je dah kotor balik. Boleh nampak tak? Daun-daun semua dah banyak balik. Dia tak, memang sangat bersih. Sampai pagi tu yang saya perasan bila saya lalu kat situ, nanti dia cakap, kalau saya sapa dulu, saya akan cakap good morning. Nanti dia pun cakap pada saya, good morning kak. Dia nampak. Okay? Saya nampak dia ada tanam bunga pula. Siap dekat tepi jalan tu. Dia ada bunga, kemudian dia ada watering plant. Boleh nampak. Saya tak rasa itu ialah pekerjaan dia ataupun itu ialah urusan dia. Boleh faham? Jadi ada orang yang dia sangat menjaga tanggungjawab yang telah diamanahkan. Ada yang rasa dia diamanahkan oleh bos. So bos tak nampak, dia tak buat. Tapi ada orang yang merasakan bahawa pekerjaan itu adalah tanggungjawab dia yang diamanahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sentiasa ada untuk melihat apa yang sedang kita lakukan. Boleh nampak? Jadi, you tolonglah bertanggungjawab. Ini ialah konsep. Konsep-konsep pengorganisasian. Okay, jadi nanti bila you bekerja, cikgu nak boleh faham you ada
konsep yang kedua ni iaitu tanggungjawab. Wujud. Apabila seseorang menerima suatu kerja, dah kerja you sebagai cikgu, mengajarlah. Orang tak nak dengar, ajar juga. Boleh nampak? Dah kerja saya ialah mengajar. Orang tak suka, buat sampai dia suka. Boleh nampak? Tapi dia tak suka juga. Boleh nampak tak? Berdoa semoga dia suka. Boleh faham tak? Itu saja. Okay. Atau pengurus mengarahkan pekerja bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, jadi dengan kata lainnya, kita boleh guna otoriti yang ada, kita boleh paksa orang supaya menjalankan tanggungjawab. Contoh dia tu ialah askar. Lalu apa berlaku? Dia tak datang kerja. Boleh nampak tak? Askar ni dia ada polis askar. Dia ada polis askar dia sendiri. Polis askar ni akan cari mana dia. Kalau dia balik kat rumah dia atau rumah kampung mak dia, boleh nampak tak? Dia tak akan dapat keluar rumah. Kita pergi cari ketua kampung tu, kalau keluar aja report. Kita akan datang tangkap dan kita akan penjarakan dia. Boleh faham tak? Sampai macam tu. So ingat, konsep pengorganisasian. Konsep ni tahu konsep? Konsep ni. Konsep ni ialah benda yang kita pegang. Contoh kalau konsep insurans. Dulu kan kita belajar konsep insurans. Apa konsep insurans? Satu, doktrin. Doktrin ni adalah merupakan prinsip, benda yang kita pegang. Doktrin, kepentingan boleh diinsurankan. Kepentingan boleh diinsurankan. Apa dia? You hanya boleh insurankan nyawa you sendiri. Boleh nampak? Harta benda you sendiri. Mana boleh you insurankan rumah orang, harta orang. Kemudian rumah orang tu terbakar, you happy, tepuk tangan. Mana boleh? Apa prinsip insurans? Dua, doktrin penuh percaya mutlak. Penuh percaya mutlak. Okay, you tak boleh tipu saya dan saya tak boleh tipu you. Syarikat insurans tak boleh tipu dan saya pun tak boleh bagi sesuatu yang palsu. Saya ada penyakit ABC, XYZ, saya kena beritahu. Boleh faham? Itu ialah konsep. So, konsep pengorganisasian satu iaitu authority. Okay, bila sebut dalam organisasi mesti ada authority. Dua, ada tanggungjawab. Tiga, accountability. Accountability ialah kuasa formal dan hak mutlak bagi pengurus untuk membuat sesuatu keputusan, iaitu memberi arahan, mengagihkan sumber bagi mencapai matlamat organisasi. Sama tak ni macam authority tadi? Cuba tengok dia punya huraian dia. Sama tak macam authority tadi? Cuba tengok. Cepat-cepat, accountability. Sama sikit. Sama sikit. Boleh faham tak? Kalau nota dia hanya macam ni. Accountability ialah kuasa formal. Authority pun kuasa formal. Dan hak mutlak. Betul? Hak mutlak. Macam tadi cikgu kata. Okay? Nama Mahani, nama saya bukan hak mutlak saya. You boleh gunakan untuk kucing you, untuk kambing you. Boleh nampak tak? Okay? Tak kisah. Tapi kalau nama saya sudah di-trademark seperti Colgate Palmolive, okay? Ataupun sudah diregister seperti Swatch, boleh nampak tak? You tak boleh simply guna. Tak boleh buka restoran Colgate, tak boleh. Itu hak mutlak bagi pengurus untuk membuat keputusan. Iyalah authority. Kemudian dia boleh bagi arahan kepada subordinat, dia boleh mengagihkan sumber-sumber yang dia ada bagi mencapai matlamat organisasi. Apa bezanya accountability dengan authority? Okay, mari cikgu hurai lagi. Ia merujuk kepada, kalau saya akan cakap, accountability ni adalah merujuk kepada, you sila tambahlah, boleh nampak nota you. Dia merujuk kepada sikap kebertanggungjawab seseorang terhadap, merujuk kepada sikap kebertanggungjawabkan seseorang terhadap tindakan yang diambil dalam melakukan sesuatu kerja. Okey, kalau ini saya tambah lagi, huraian dia. Boleh faham tak? Dia merujuk kepada sikap kebertanggungjawaban seseorang terhadap tindakan yang diambil dalam melakukan sesuatu kerja. Sama je dengan tanggungjawab ni. Okey. Penny okey. Babani, you Hua, boleh beza tak antara accountability, tanggungjawab dengan authority? Cikgu jelaskan lagi lah. Masih tak berapa faham kan? Okey, saya jelaskan lagi.
Dengan cakap yang sebenar, accountability ni membawa maksud tanggungjawab sebenar. Kerana kamu memiliki kuasa dan dia adalah merupakan tanggungjawab sebenar. Okey, macam ni, cikgu bagi contoh. Saya ialah ibu, boleh nampak tak? Saya memang tak kerja, saya suri rumah tangga sepenuh masa. Kemudian saya baru je lahirkan anak, okey, anak yang kedua. Baru je berusia dalam sekitar 20 hari anak saya tu. Kemudian saya ada anak besar pula. Anak besar, anak nombor 1, umur 5 tahun, abang. Kemudian adik tu kecil lagi, terbaring jenda kecil. Kemudian saya beritahu pada anak saya yang besar tu, okey, jaga baby ya, boleh nampak? Dia dah faham dah 5 tahun. Jaga baby ya, mami nak pergi rumah jiran. Okey, jadi saya pun pergilah rumah jiran. Saya ceritalah tentang pandemik lah, cerita popek, boleh nampak tak? Saya cerita lebih kurang 3 jam. Kemudian baru saya balik. Apabila saya balik, saya dapati bahawa baby saya tu dah biru dah muka dia. Saya tengok dah tak ada suara. Baby tu dah mati. Lalu apa berlaku? Saya tanya pada anak yang nombor 1, you buat apa? Dia kata, baby nangis, boleh nampak. Abang pun buat dia supaya tak nangis. Abang main basikal atas perut dia. Okey, sekejap lagi, boleh nampak saya dah nangis-nangis ni, suami saya balik. Bila suami saya balik, boleh nampak tak? Okey? Saya beritahu pada suami saya, boleh nampak, inilah anak you ni yang pertama ni, buat anak you yang kedua. You rasa suami akan marah saya atau suami akan marah anak nombor 1? You jawab. Marah cikgu. Sebab apa? Sebab saya yang berkuasa penuh untuk jaga kedua-dua anak itu. Dan kalau saya mengagihkan kuasa kepada orang bawahan saya, jika dia salah, dia tidak akan dipersalahkan. Tetapi salah sebenar akan kembali kepada saya. So itu ialah accountability. Apa dia? Bersedia untuk dipersalahkan. Okay? Accountability ialah bersedia untuk dipersalahkan. Dipersalahkan sekiranya. Okay? Sekiranya keputusan tidak sama dengan perancangan ataupun dengan matlamat organisasi. Itu sebab you tengok hari tu ada satu kes di mana MRT punya apa dekat atas tu jatuh. Itu jatuh, tak ada orang langgar. Dia ada 2. Sebelum tu ada kenderaan besar yang langgar, lalu kemudian dia roboh. Boleh nampak tak? Itu dekat area Sungai Besi. Itu bukan salah dia. Tapi yang ni boleh faham, kren yang dari atas tu tak tahu macam mana, okey, jatuhkan itu bongkah yang besar MRT, kemudian ada berlaku kemalangan nyawa ataupun kemalangan maut, kemalangan jiwa. Ada orang mati dekat situ. Apa berlaku? Project manager terus letak jawatan. Boleh nampak? Diberhentikan. Project manager diberhentikan. Adakah project manager yang buat? Tidak. Boleh faham tak? Tetapi itu ialah accountability. Accountability ialah kamu perlu bersedia untuk dipersalahkan sekiranya keputusan itu, okey, ataupun hasil usaha itu tidak sama sebagaimana yang dikehendaki oleh matlamat organisasi. Itulah antara sebab mengapa ramai di antara pengurus-pengurus atasan tidak mahu mengagihkan kuasa. Selain daripada mereka tidak tahu bagaimana kaedah untuk mengagihkan kuasa, mereka juga bimbang akan accountability kerana mereka akan dipersalahkan kalau salah. Faham tak accountability itu apa? Faham cikgu. Faham, okey. So sekarang kita belajar yang keempat. Boleh nampak? Okey, yang keempat iaitu penugasan. Penugasan otoriti yang mana pengurus atasan bertindak memberi hak. Yang ni yang cikgu maksudkan tadi. Kenapa mereka tak bagi? Okey, hari ni I bos kan, I tak masuk office, so you buatlah apa-apa decision hari ni. Kalau pengurus tu buat decision yang betul, boleh nampak, dan hasilnya baik, okey. Tapi kalau hasilnya buruk, ni balik ke atas ni.
Penugasan otoriti adalah keadaan di mana pengurus atasan bertindak memberi hak untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu kepada staf bawahannya ataupun kepada subordinatnya ataupun kepada pekerja yang duduk di bawah dia. Boleh faham tak? So itu ialah penugasan. Faham tak maksud penugasan? Iaitu menyerahkan. Kata lainnya iaitu satu keadaan menyerahkan tanggungjawab dan autoriti. Ingat ya, kalau kita bagi pada orang satu tanggungjawab, kita mesti bagi pada dia autoriti. Contoh kita cakap kat cikgu tu, cikgu tolong ajar anak saya cikgu, biar pandai. Boleh nampak? Kalau cikgu nak marah, dia marah aja. Boleh nampak tak? Tak apa-apa, boleh nampak? Orang dulu-dulu dia bawa rotan. Kemudian cakap cikgu boleh pukul anak saya. Asalkan jangan dua. Satu buta, dua patah. Kalau setakat lebam-lebam, pecah-pecah badan, itu okey, boleh faham. Asalkan anak saya jadi manusia yang berguna, boleh faham. Jadi bila you bagi dia satu tanggungjawab, you mesti bagi dia satu authority. Okey, kepada subordinat. Kepada subordinat untuk menjalankan sesuatu tugas. Jadi penugasan ialah menyerahkan tanggungjawab dan otoriti kepada subordinat untuk menjalankan satu tugas. Kalau dia buat benda betul, you akan dipuji. Tapi kalau dia buat benda salah, accountability tadi. You yang akan bersedia untuk dipersalahkan. Faham tak penugasan? Faham cikgu. Faham. Okey. Faham baru cikgu dengar suara dosheng. Cikgu rasa tu suara dosheng tu. Penugasan. Lama cikgu tak dengar suara dia. Okey. Empowerment. Okey, mari kita tengok pula yang kelima, empowerment. Empowerment merujuk kepada satu cara penumpuan kuasa. Boleh nampak tak? Okey. Penumpuan kuasa, penurunan kuasa diberi secara terkawal. Penumpuan kuasa kepada individu tertentu dengan memberikannya otoriti, tanggungjawab, sumber dan kuasa. Jadi kita hanya tumpu kepada orang ni je. Memang kita beri dia kuasa. Tapi tak adalah kita bagi ramai-ramai. Kalau ramai-ramai itu iaitu penugasan. So yang ni kita beri satu kuasa, kita tumpukan pada dia kuasa. CEO je yang boleh buat keputusan. Apa tujuan kita bagi dia begitu banyak power, empowerment? Dia dapat memberi faedah kepada individu terbabit, orang yang tertentu tadi, terbabit ialah terlibat. Terbabit ialah terlibat. Contoh dia terbabit dalam kemalangan. Jadi dia terlibat dalam kemalangan, terutama dalam peluang untuk meningkatkan kemahiran. Dia akan lebih mahir. Boleh nampak? Ingat ya, bila kita ada masalah, boleh nampak, kita pun berdoa kepada Tuhan. Jangan berdoa, wahai Tuhanku, kurangkanlah masalah saya. Ya, boleh nampak. Wahai Tuhanku, hilangkanlah masalah saya. Jangan, boleh nampak. Apa hal pula? Saya memang doa macam tu, boleh nampak. Setiap masalah ni, nama lain bagi masalah ialah ujian. Ujian ni, dia ada besar. Ujian tu besar. Boleh nampak tak? Ujian besar maksudnya dia besar. Boleh nampak. Dan satu lagi, ujian tu kecil. Okey, kalau you berdoa supaya ujian you kecil, you akan sentiasa kecil. Contoh ujian budak standard 1. Tes untuk budak standard 1. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. Ujian untuk budak SPM, boleh nampak tak? Form 5, Maths, dy, dx, boleh nampak tak? Okay, differentiation, NCR, theorem binomial. Ujian mereka lebih besar. Boleh nampak? Lalu apa berlaku? Boleh faham? Bila you lulus ini SPM dengan baik, you pergi universiti. You boleh buat STPM. Bila you lulus ini standard 1, you hanya masuk ke standard 2. Habis apa buat? Berdoalah kepada Tuhan you supaya saya menjadi lebih kuat. Dan katakan, wahai masalah, boleh nampak, jangan cakap, saya ada masalah yang besar. Tetapi katakan, wahai masalah, saya ada Tuhan yang maha besar. Boleh faham tak? Dan masalah yang besar itu akan settle. So, dengan kata lainnya, boleh nampak, orang yang diberi banyak masalah,
Orang yang diberi banyak tanggungjawab dan dia sanggup untuk memikul tanggungjawab dan masalah itu. Apa masalahnya? Pengajian am. Apa masalahnya? Ekonomi. Apa masalah? Pengajian perniagaan. Apa masalah? MUEK. Apa masalah? Sejarah, BM, boleh faham, STPM, peringkat yang sangat tinggi. Sijil tinggi persekolahan Malaysia, tak ada lagi yang lebih tinggi. Jangan minta supaya direndahkan kepada standard one punya Christian. Tetapi kuatkanlah saya. So you akan jadi kuat. You dah ada power. Boleh nampak tak? You akan jadi lebih mahir. You akan dapat menunjukkan bakat you. You akan dapat menunjukkan keupayaan you. Jangan lari daripada tanggungjawab. Jangan lari. Boleh nampak tak? You hendaklah memikul tanggungjawab yang telah pun diamanahkan. Empowerment. Kita tumpukan satu kuasa, kita beri pada you authority, kita beri pada you tanggungjawab, sebuah sumber, kuasa, boleh nampak tak? Supaya you lebih mahir. You dapat tunjukkan bakat you dapat tunjukkan keupayaan you. Memberi staf peluang untuk meningkatkan pencapaian dan you sepatutnya lebih bermotivasi. Jangan cakap pandemik menyebabkan saya tidak bermotivasi. Tolonglah. Orang zaman dulu belajar, boleh nampak, kertas pun tak ada, boleh nampak. Tulis pada apa? Tulang. Banyak kali cikgu cakap, pandemik ini menyebabkan kita susah, kita terpaksa belajar secara online. Cikgu tak tahu macam mana nak buat supaya you boleh faham, boleh nampak. Okay? Lalu kalau dekat kelas, cikgu mungkin boleh tengok muka seorang-seorang. Ni cikgu tengok nama je, suara pun tak dengar. Boleh faham tak? Okay? Tapi pejam mata, cikgu kata apa dia? Dulu nenek-nenek kita pada waktu zaman Jepun menjajah tanah Melayu, elektrik pun tak ada. Boleh faham tak? Jadi sekarang you duduk kat rumah, elektrik ada. Bersyukurlah, boleh faham. Tengok ni, ada motivasi sendiri. Saya mesti berjaya, saya mesti bawa balik 4 flat. Boleh nampak? Empowerment mewujudkan satu rasa bahawa semua kerja adalah penting. Semua kerja adalah penting. Lalu apa berlaku? Kualiti akan meningkat. Lagi apa berlaku? Boleh nampak kepuasan kerja akan jadi lebih tinggi. Apa lagi berlaku? Okey, kita akan lebih. Okey, mari sini tengok isi dia. Tujuannya memberi faedah, beri peluang, mencapai motivasi. Sepatutnya you lebih bermotivasi, mewujudkan rasa semua kerja adalah penting. Sebab tu bila you belajar sendiri, bagus you belajar sendiri. Boleh nampak tak? Okey? Tapi kalau you ada cikgu yang garang, boleh faham tak? Lagi bagus. Dia paksa-paksa you supaya buat ni, buat tu. Dan you akan lebih bersungguh-sungguh meningkatkan sense of control dalam kalangan pekerja kerana empowerment membolehkan mereka membuat keputusan tentang apa yang mereka perlu buat dan bagaimana mereka perlu melaksanakannya. So clearkan minda you, boleh nampak? Jangan campur banyak sangat. Campur dengan boyfriend, nenek friend, jangan. Boleh faham? Waktu belajar dulu. Meningkatkan keberkesanan organisasi dan dengan menghapuskan halangan prosedur. Tak ada lagi prosedur arahan kita sebab you dah ada satu kuasa besar. Ahli pasukan akan lebih bekerjasama, membaiki prestasi. Penstrukturan membolehkan pekerja merasakan mereka lebih mampu untuk mencapai hasil yang diingini. Melakukan apa yang perlu dilakukan dan meningkatkan prestasi kerja. Kalau dia tanya apakah kebaikan empowerment, boleh nampak? Empowerment, boleh nampak? Okey, kebaikan dia. Satu, bagus. Kita akan dapati inovasi dan kreativiti akan jadi lebih tinggi. Inovasi dan kreativiti akan jadi lebih tinggi. Yang kedua, kita dapati, bagus, boleh nampak? Kita akan dapat meningkatkan motivasi bekerja. Okey, motivasi pekerja. Bagus. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kualiti kerja. Kualiti kerja. Okey, ataupun produktiviti dalam kerja. Boleh faham? Okey, produktiviti dalam kerja. So, faham tak ni? Empowerment. Faham tak macam mana? Cikgu. Hmm. Cikgu sudah padam, saya mau salin. Yang mana nak salah? Okey, cikgu tulis balik dan bimbang. Okey, ciri-ciri organisasi yang melakukan empowerment. Okey, kalau soalan tanya, apakah kebaikan empowerment? Okey, kalau dia tanya, apakah kebaikan empowerment? You cakap. Satu, kita akan dapat inovasi dan kreativiti dalam kalangan pekerja. Inovasi dan kreativiti dalam kalangan pekerja.
Jadi dalam kalangan pekerja mereka lebih berinovasi sebab mereka rasa bahawa saya ada peluang, saya boleh mengeluarkan idea, mereka happy. Kemudian kita dapat meningkatkan motivasi. Okey. Dan kepuasan pekerja. Sebab itu kalau kita nak buat sesuatu pekerjaan itu, kita nak pilih sesuatu pekerjaan, kita mesti ada passion dalam pekerjaan itu. Boleh nampak, kita mesti ada minat sangat. Macam cikgu, dia tanya, kenapa cikgu nak jadi cikgu? Sebab hobi saya bercakap. Cikgu, boleh faham tak? Contohnya, saya suka tengok orang mendapat result yang baik. Boleh nampak? Bila you datang beritahu, cikgu saya dapat 4 flat lah, boleh nampak? Walaupun saya tahu saya tak ada buat apa-apa, yang belajar tu ialah kamu, okey, dan yang memberikan kepada kamu 4 flat tu ialah Tuhan, boleh nampak, dan doa daripada ibu bapa you. Tapi sekurang-kurangnya saya rasa gembira bersama-sama dengan kamu. Berbanding dengan saya lihat orang di luar sana tak mau belajar. Jadi itu dia tak memberi apa-apa kepuasan. Okey? Dan kemudian dapat meningkatkan kualiti. Keseluruhannya dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti. Kualiti dan produktiviti dalam kerja. Okey, dalam kerja. So itu. Okey, sekarang kalau dia tanya, apakah ciri-ciri organisasi yang melakukan empowerment? Kita boleh tengok, ada organisasi. Organisasi ni maksudnya ada syarikat. Boleh nampak yang melakukan empowerment. Tapi ada juga syarikat yang tidak melakukan empowerment. Okey, mari kita tengok. Satu, dia meningkatkan kandungan kerja. Okay? Apabila dia tunjukkan bahawa kandungan kerja tidak semakin banyak, okay? Dia dapat meningkatkan kemahiran tugas, sama dengan menggalakkan kreativiti. Jadi dia telah melakukan empowerment. Sebab itu pekerja dia boleh menunjukkan kreativiti dan inovasi. Saya bagi contoh, kadang-kadang benda tu kita nampak macam teruk sangat. Tetapi ada orang yang ada idea yang sangat hebat. Saya bagi contoh. Ada sebuah syarikat, saya bagi contoh Ajinomoto. Ajinomoto. You tahu kan Ajinomoto ni ialah bahan perasa, MSG. Lalu apa berlaku? Dia dapati bahawa jualan dia sudah merosot. Boleh nampak? Jualan sudah merosot. Mungkin ada yang menggantikan dia. Ada orang yang gantikan MSG ni mungkin dengan gula ke ataupun dengan gula dengan garam. Boleh nampak? So tak pakai lagi MSG. Lalu apa berlaku? Dia pun tak boleh fikirlah macam mana nak buat. Sampailah tiba-tiba ada staf bawahan cakap, boleh nampak tak? Alah, susah apa? Besarkan sahaja lubang dia, boleh nampak tak? You tengok. Besarkan sahaja lubang. Lubang apa? Ajinomoto tu dia ada satu bekas yang macam ni. Kemudian bekas dia tu ada lubang-lubang dia, lubang-lubang tu. Lubang-lubang. Kemudian nanti dia ada penutup lah dekat atas dia. Ada penutup lah mungkin atas ni. Ditutup macam tu. Buka pak, kemudian ada tutup. Jadi katakanlah lubang tu berapa. Dia punya diameter dia 0.0 berapa milimeter. Alright. Sekarang katakanlah biasa saya masak. Contoh, saya akan letak 3 kali. Sak. Boleh nampak? Sak 3 kali. Tapi since lubang dia kecil, kalau saya ukurkan, mungkinlah kandungan yang saya pakai hanya 2 miligram. Kalau saya letakkan dia, kemudian saya ukur 2 miligram saja. Kandungan dia. Tapi bila you besarkan sahaja lubang dia, boleh nampak? You masih lagi buka 3 kali. Sak. Tapi yang keluar ialah 12 miligram. Orang tu pun terkejut. Lalu dia panggil supaya besarkan itu diameter lubang orang yang beli MSG dalam bentuk botol tadi. Lalu apa berlaku? Jualan dia meningkat dengan begitu banyak. Tanpa kita sedari. Boleh nampak? Kita biasanya pakai satu botol MSG ni mungkin kita akan pakai untuk tempoh 3 bulan. Sekali 3 minggu sudah habis. Boleh nampak? Lalu kena beli lagi. So jualan akan meningkat. So kadang-kala you rasa bahawa benda tu adalah teruk sangat, tapi sebenarnya kalau idea tu ada, boleh nampak kreativiti, inovasi tu ada, dia dapat selesaikan banyak masalah. Kawalan akan jadi lebih tinggi dalam membuat keputusan, dapat menyiapkan kerja secara keseluruhan, boleh nampak. Orang yang bertanggungjawab ni, ada orang yang memang dilahirkan dengan sangat bertanggungjawab. Mereka ialah manusia Y, boleh nampak. Kita nanti akan belajar, ada manusia yang memang dilahirkan X. Ada manusia yang memang dilahirkan Y. Manusia Y ni ialah manusia yang sangat gemar akan tanggungjawab.
Okay? Kalau dia ada anak, dia jaga anak dia. Anak orang pun semua nak dijaga ni. Boleh nampak? Okay? Mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan lebih puas hati. That's why kita buat satu yang baru. Kita mengubah yang lama jadi lebih baik. Pekerja akan lebih bekerjasama untuk menjalankan satu tugas. Ingat ya, hidup terlalu singkat untuk kita saling bergaduh, saling bermusuhan. Maafkanlah. Orang yang dah buat salah, kita maafkan. Kita pun ada salah. Perkongsian tanggungjawab, kita sama-sama mahir, boleh nampak tak? Ingat ya, kalau you terpaksa menjatuhkan orang untuk menaikkan diri you lemah. Kenapa you lemah? Sebab you perlukan orang. Saya perlukan you, boleh nampak? Saya tolak you, lalu saya pun boleh naik ke atas. Tetapi kalau you ialah satu orang yang hebat, you tak perlukan orang lain. You nak naik, you naiklah. Boleh nampak? Buat apa you nak jatuhkan orang lain? So itu keadaan dia. Boleh faham? Jadi mereka akan lebih bekerjasama, mereka ni ada pengawalan, sesi komunikasi dan membuat keputusan-keputusan membolehkan pengawalan dan koordinasi. Koordinasi iaitu titik pertemuan tugasan dapat dilakukan. Jadi bahagian pengeluaran, keluarkan produk yang berkualiti tinggi, bahagian pemasaran, memasarkan dengan baik, situ ada titik pertemuan, koordinasi tugas. Pekerja diharap dapat menguruskan diri sendiri dan mempunyai accountability dalam tugas mereka. Jadi semua orang akan fikir kalau salah, walaupun bos tak nampak, tetapi Tuhan ada. Tuhan nampak, boleh nampak. Dan saya akan ditanya nanti. Pengurus sebagai jurutera dan penghubung dalam pasukan. Okey, faham tak? Iaitu sampai yang kelima sudah, iaitu empowerment. Sampai empowerment, faham tak macam mana?